Jadi hari ini kita berasa sangat berbesar hati menerima kunjungan daripada para tetamu kita pada hari ini. So, Ipoh Music Symposium kali kedua ini merupakan acara tahunan POD, dan tahun ini kita bertemakan Rock Kapak. Jadi kita telah buka call for papers daripada bulan Mac itu hari dan sampailah ke bulan Julai tak silap saya. Okey, jadi hari ini kita akan memulakan sesi kita yang pertama, iaitu ucap tama oleh Prof. Wan Zawawi. Beliau akan memberikan ucap tama dengan tajuk Pergelutan Naratif dalam Merungkai Fenomena Rock Kapak di Malaysia. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan Prof. Prof. Wan Zawawi merupakan seorang sarjana berijazah kedoktoran falsafah dalam bidang antropologi sosial dari Universiti Monash, Australia. Dan kini beliau menyandang jawatan sebagai Profesor Pelawat di Universiti Taylor's, Malaysia. So beliau juga biasa membuat dalam penulisan buku dan juga seorang lirisis. Apa khabar Prof? Hello Prof. Hai. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Okey, tanpa membuang masa saya persilakan Prof untuk meneruskan ucap tama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada kawan-kawan yang hadir pada hari ini. Lama tak berjumpa, dan juga kepada penonton melalui live streaming. Semoga anda sekalian sihat walafiat dan selamat daripada COVID-19, insyaAllah. Tajuk saya pada hari ini saya namakan Pergelutan Naratif dalam Merungkai Fenomena Rock Kapak di Malaysia. Sebelum saya mulakan, saya ingin mengucap terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi menjemput saya untuk menyampaikan ucap tama bagi simposium ini. Era rock kapak merupakan kesinambungan daripada era kukiran pop tahun 60-an dan 70-an, berakhir pada tahun 69. Merupakan satu era yang historis dalam evolusi muzik popular tanah air yang bermula pada 80-an, dirangsang tahun 83 dan 84 oleh Battle of the Bands, dan kemudian pada tahun 1985 juga dirangsang dengan album Surge yang bernama Cinta Buatan Malaysia, dan berakhir secara simbolis pada November 22, 1992 dengan upacara metafora pemotongan rambut member-member kumpulan Surge and Winds oleh arwah Menteri Penerangan Tok Mat, yang mewakili pada masa itu pihak pemerintah, dan upacara itu berlangsung di Selamat Pagi Malaysia again. Era ini telah mencetuskan bukan sahaja kontroversi, tetapi juga detik-detik dan momen-momen yang penuh imajinasi, kreativiti, dan juga mencabar dari segi kami anak seni Melayu. Sebelum saya mulakan, saya nak mungkin menyentuh sedikit bagaimana nama rock kapak itu wujud. Mungkin kawan-kawan di sana tahu bagaimana asal-usulnya, tapi yang saya dapat selidiki daripada Facebook, rock kapak ini bermula daripada perkataan rock kapak. Sebab pada masa itu infrastruktur kita terlampau tak begitu sempurna, ya.
untuk membuat konsert di tempat-tempat bangunan-bangunan yang seperti sekarang ini. Jadi kebanyakannya berlaku di car park, padang bola, expo dan sebagainya. So mungkin pada masa itu peminat-peminat mungkin menyebut tentang rock di car park. Jadi lambat laun ia menjadi rock car park. So itu satu teori. Mungkin ada teori lain, saya tak tahu. Tapi ini satu misteri bagaimana gelaran rock car park itu wujud. Okey, saya mau bermula dengan refleksi refleksi tentang era rock car park ini oleh para pengkaji, akademik, wartawan dan juga daripada anak seni sendiri, tempatan. So dalam wacana pengkaji sudah banyak kupasan yang telah dibuat tentang rock car park. Satu daripadanya ialah hasil kajian Marco Farisi yang berjudul Southeast Asian Glamour: The Strange Case of Rock Car Park in Malaysia. Mengikut beliau, seorang Italian yang membuat PhD tesisnya di University Sunway atau Monash, mungkin Monash. Beliau mengatakan bahawa rock car park atau mud rock is arguably the most important case of localization of Western glam rock and hair metal in Southeast Asia. Loud, bising, excessive, and extremely flamboyant. Rock car park surged to mainstream success in Malaysia during the 1990s and came to constitute the prominent form of ethnic Malay-dominated hard rock subculture. Beliau mengatakan walaupun rock car park meminjam style daripada Western glam rock dan hair metal models, beliau mengatakan bahawa ini merupakan satu imajinasi transnasional di kalangan rockers rock car park ini yang merentasi sempadan negara bangsa melalui Mediascape. Jadi melalui Mediascape mereka menggunakan imajinasi mereka untuk meminjam style rock glam ini daripada barat. Namun mengikut Marco, the genre ultimately transformed the Western glam influence into a highly localized form of melodic, merdu, hard rock sung in the national language. Mengikut beliau, ini lebih dipengaruhi oleh music Scorpion umpamanya, menggunakan minor chord. Semasa saya melawat Indonesia begitu lama dulu, saya berjumpa dengan Ebed A.J. Ade, penyanyi puisi daripada Indonesia, dan beliau bercakap tentang era rock manis di Malaysia, sweet pop. Jadi beliau menggunakan terminologi rock manis. Di sini Marco menggunakan adjektif melodic, iaitu merdu dan nyanyi dalam bahasa Melayu. Marco dan segala lain juga melihat era rock car park ini sebagai asas kepada muzik hard rock Melayu dan merupakan satu prelude kepada kemunculan muzik heavy metal di Malaysia, Indonesia dan Singapura. Seorang wartawan
dari yang bekerja dengan Far Eastern Economic Review bernama Margaret Scott, ya, berada di Malaysia semasa gelombang rock dan budaya kutu memuncak di Malaysia. Beliau datang semata-mata untuk membuat liputan, ya, tentang kewujudan rock kapal ataupun kutu culture di Malaysia pada masa itu. So antara kupasan Margaret Scott, beliau mengatakan kutus and their music are the flip side of the resurgence of Islamic fundamentalism, a contrast to young men in Arab-style robes and young women in veils. Kutus emerged as the underbelly of this revival. Dakwah inhabit the universities and kutus inhabit the shopping malls. Being young and Malay means choosing sides between the club and the dakwah at the extreme end and the clubs of kutus on the other. Kutu culture, a provocative, challenging alternative, is a convenient target for what is at the root a debate over national identity. Jadi beliau menganggap budaya rock atau rock kutu ini sebagai satu kontras, ya, kepada kewujudan ataupun kepada dakwah, dan juga sebagai satu cabaran, ya, kepada konsep identiti nasional di Malaysia. Jadi daripada penulisan Margaret Scott, kita mendapat reaksi kritikan yang mengecam music rock dan budaya kutu dalam Dewan Budaya. Umpamanya Abu Hassan Adam dalam artikelnya Budaya Kutu yang Menggugat yang disiarkan dalam Dewan Budaya 1989, antara lain mengecam budaya kutu sebagai membawa kehancuran dan tidak mahu anak-anak muda kita terpengaruh dengan budaya quote-unquote asing, agar mereka kembali kepada roots. Ini daripada ketikan daripada wartawan tersebut, ya. Dewan Budaya juga mewawancara kumpulan Search selepas itu tentang, ya, persoalan rock, dan Search menekankan bahawa mereka adalah orang Timur, beragama Islam, beradat Melayu, tapi apabila dipentas, mereka dituntut untuk membuat persembahan sebagai rockers. Jadi sudah dapat pemisahan, daripada yang ditekankan oleh kumpulan Search, pemisahan daripada performance dan lifestyle atau cara hidup. So bagi Search, cara hidup mereka masih Timur, masih Islam, masih Melayu. Walaupun tapi di pentas mereka berlakon, ya, membuat persembahan sebagai rockers. Shirley Nordin, ya, seorang penuntut Universiti Singapura, membuat satu tesis tentang Mud Rockers, dan beliau mengatakan Mud Rockers ini, dia kata, are not carrying out a subtle revolution against the dominant society. Mereka bukan membawa satu message revolution terhadap masyarakat. They have no desire to change society
or society's perception of them. Mereka tidak mahu menukar masyarakat dan juga tidak mahu menukarkan persepsi masyarakat terhadap mereka. Tapi dari segi ideologinya, mereka tidak merupakan satu kelompok yang mempunyai ideologi revolusioner yang mahu menggunakan rock sebagai satu alat untuk menumpas kerajaan atau establishment. Saya sendiri setelah buat kajian tentang rock music dan apa yang saya mengkaji ialah bagaimana rock didisiplinkan, dijinakkan oleh pemerintah untuk mencetus genre-genre yang lain, umpamanya genre baladan Nusantara, kemudian balad genre nasyid, ya. Jadi daripada proses penjinakan rock oleh pemerintah, wujud genre-genre lain selepas era rock kapak ini. Okey, refleksi yang satu lagi ini yang saya mahu luahkan di sini ialah refleksi daripada anak seni sendiri. Rock kapak mengundang refleksi dari orang seni sendiri. Dan salah satu refleksi tersebut adalah melalui naskah Rock O, karya saudara kita Muhammad Khalid. Ya. Dan di sini izinkan saya memetik elaborasi dan cetusan tentang karya ini oleh pengkritik filem kita yang tak asing lagi, iaitu Pak Hassan Muttalib. So, mengikut Pak Hassan, saya petikkan di sini ya, kupasan beliau tentang Rock O. Rock O adalah tentang 4 ahli kumpulan rock rimba lara di sebuah kampung berdekatan Bandar Taipei. Jijo adalah ketua kumpulan, Black pemain drum, dan Amy Makpiah vokalis, Slash Haji Tapah menyertai mereka sebagai pemain gitar utama selepas hidup berseorangan di pinggir kampung. Jiwa Amy Makpiah membara untuk menjadi vokalis. Apakah daya dia tidak berkemampuan melakukan yang sebaiknya. Zulkapan kembali dari Kuala Lumpur, kumpulannya Malaikat Maut yang lebih kepada metal. Kerana band itu, kumpulan metal Malaikat Maut sudah diharam oleh kerajaan kerana salah seorang anggota mereka menokak leher seekor itik semasa persembahan. Semangat persaudaraan begitu kental di hati pemuda-pemuda ini. Amy Makpiah walaupun gagal sebagai vokalis rimba raya masih diterima oleh rakan-rakannya. Muncul pula Cik Man yang pernah menjadi pengurus mereka. Anggota rimba lara menerimanya semula dan berhijrah ke Kuala Lumpur. Tetapi kerana terlalu banyak hutang di sana di sini, Cik Man akhirnya diberkas polis dan dipenjarakan. Apakah daya, sekali lagi tragedi menimpa kumpulan rimba bara. Maka kumpulan rimba bara mengambil keputusan untuk kembali ke kampung. Tak lama kemudian, mereka dilihat berjaya dan beraksi di program televisi. Tetapi itu hanya selepas menjalani upacara pemotongan rambut mereka oleh Menteri Penerangan. Mereka dilihat berjaya hanya selepas tunduk kepada pihak berkuasa dan menjadi konformis. Tetapi maruah mereka sudah hilang. Apakah rockers tanpa berambut panjang? Bala-bala, kata Pak Hassan Muttalib. Suatu pengalaman yang pahit dalam sejarah muzik tanah air. Itulah yang dituntut oleh sejarah.
masyarakat dan pemimpin. Media masa seterusnya memberikan laporan negatif tentang penglibat rock sehingga demam rock semakin lenyap. Benarkah rock membawa kemusnahan pada negara? Dengan sinis, Muhammad Khalid melahirkan dialog yang syarat dengan makna melalui jujur yang melihat rakan-rakan rocker yang menderita sakit gout boleh jatuhkan negara. Tahu? Sejarah telah membuktikan bahawa orang yang tidak memahami sesuatu akan bertindak menghukum. Masyarakat dan pemimpin tidak tahu tentang pengorbanan orang-orang muda di era rock yang juga mempunyai cita-cita ada misi. Sebaliknya mereka itu menganggap sebagai manusia, mereka itu dianggap sebagai manusia songsang oleh pihak pemerintah. Maka Muhammad memperlihatkan pemuda-pemuda rock sebagai waras, bersopan santun, berbudi bahasa, memberi salam, beristighfar, tolong menolong dan mengetahui hukum berminum arak. Aksi rock mereka menggila penyelah di atas pentas. Shot-shot yang dibuat oleh Muhammad dalam film ini juga memberikan satu gambaran tentang apakah sebenarnya rock itu. Umpamanya shot seorang anak, kanak-kanak perempuan berlari dan menampilkan sesuatu kepada Amy yang menjual ais kacang. Itulah penanda tentang innocence, ya, pemuda-pemudi di zaman itu yang tidak berpendidikan tinggi dan mudah terikut sesuatu yang menggalakkan mereka. Tetapi ini bukanlah sebenarnya kesalahan mereka. Yang memaparkan segala-galanya dan pemimpin yang membenarkan ianya berlaku. Mengapakah pihak pemimpin atau pihak media massa tidak dipersalahkan? Kritikan tajam Muhammad tentang perkara ini dapat dilihat dalam beberapa adegan dalam Rock O. Umpamanya lagu Penyeri Hidup melambang Kuala Lumpur bagi kumpulan kembara merupakan pembohongan, kesengsaraan dan kelaparan. Lagu Kuala Lumpur membawa sesuatu yang palsu dan bersifat fantasi. Radio klip Suci dan Debu juga pula mengisahkan emosi sebenar Slash dalam video muzik yang terpaksa meninggalkan pacarnya apabila mahu ke Kuala Lumpur. Mengikut Pak Hassan, itulah namanya kejujuran dalam berkarya. Jadi sifat-sifat kejujuran, persaudaraan dan keakraban menjadi elemen-elemen yang penting yang dibawa oleh Muhammad Khalid dalam filem ini. Bagi Muhammad, rock bukan pada pakaian, tetapi sesuatu yang tersemat di dalam hati. Itulah yang menjadi asas kepada Muhammad untuk menyampaikan sebuah kisah yang penuh dengan pathos. Muhammad menjadi perakam sejarah untuk memaparkan tragedi yang berlaku di atas pemuda-pemuda muzik rock di era 90-an. Tanpa rakaman ini, satu detik penting dalam sejarah hiburan tanah air akan hilang begitu sahaja. Rock O mengambil pendekatan alternatif. Muhammad sekali lagi menggunakan parodi dan juga elemen surrealism yang diadun dengan plot untuk melahirkan subjek yang tajam, subjek yang tajam dan mendalam. Jadi sekarang saya mahu meneruskan dengan mengambil inspirasi daripada kupasan tentang Rock O ini
untuk mengungkap naratif daripada naratif yang mencerminkan refleksi saya tentang era, tentang fenomena rock apa. Di sini saya bentangkan dua naratif. Satu naratif yang mengikut Prof. Samsul Amri, authority defined, iaitu naratif dominan yang dipeloporkan oleh pihak yang mempertahankan kuasa. Bukan sahaja pemerintah, tetapi media massa juga penyokong naratif. Okay. Satu naratif yang membuat interpretasi dan memberi maksud dari perspektif status quo. Perspektif ini diilhamkan oleh Foucault, ya. Dia menggunakan konsep dominant discourse. Naratif yang kedua yang bertentangan dengan naratif dominan ini ialah apa yang saya panggil naratif yang terpendam, atau mengikut kawan saya Prof. Samsul Amri, everyday defined reality. Naratif yang mengasaskan pengalaman harian dan rasa oleh subjek, dalam konteks ini bermaksud rockers dan pemuzik dan artis rockers serta peminat seperti Mark Rock atau itu. Namun mereka diberi ruang dalam masyarakat untuk mengungkapkan pengalaman, rasa, realiti kehidupan harian mereka melalui media massa atau saluran yang lain. Tidak ada liputan media umpamanya. Naratif ini tidak disokong oleh kuasa atau otoriti. Dan ini diilhamkan oleh konsep Foucault yang bercakap tentang subjugated discourse, iaitu wacana yang terpendam. Jadi, naratif dominan yang nanti yang pertama ini dianjur dan dipelopori oleh pemerintah, berpandukan pada apa yang dipanggil dasar kebudayaan berbangsa yang dilahirkan pada 1972. Ini menggariskan apakah teras budaya nasional dan identiti budaya, identiti nasional tanah air. Yang ini ciri-ciri kepribadian bangsa yang berasaskan konsep tamadun, civilizational, tamadun Melayu termasuk Islam. Dari sudut naratif ini nyata bahawa identiti rockers dan sub budaya kutu mak rockers bertentangan dengan konsep identiti nasional atau budaya nasional. Dianggap tidak bermoral, dikaitkan dengan budaya kuning atau mendapat sokongan dari liputan media massa. Seperti umpamanya artikel media yang kutu yang menggugat yang saya sebutkan tadi. Atau termasuk para akademik yang mana logik hujah mereka tidak menggunakan fakta dan boleh dipersoalkan. Umpamanya 1993, sebuah buku yang berjudul Musik, Rock dan Nilai Moralnya telah dihasilkan oleh Sulaiman Nordin, seorang akademik daripada Universiti Kelantan. Beliau mengatakan bahawa pada masa ini kita melihat simptom yang amat merunsingkan di negara kita ini. Umpamanya percambahan dari segi anak di luar nikah, kegiatan homoseksual, kes-kes rogol, sodomi dan child abuse oleh anak-anak oleh ibu bapa. Dan mengikut beliau, pengkaji membuat kesimpulan bahawa muzik popular amat berkait dengan kegiatan-kegiatan. Popular music these days is not simply a form of entertainment, free from wrongdoing atau kesalahan. Dia membawa kepada seks, drug abuse, occult teaching. Dan mengikut beliau, promoters music rock mengamalkan satu tindakan yang serius untuk
menggunakan kaedah yang menyokong hujah-hujah yang sedemikian. Ya. Jadi tidak ada data empirical yang digunakan untuk menyokong hujah-hujah tersebut. Hanya assertion atau hujah-hujah saja yang tidak berpandukan data. Jadi naratif dominan ini mencetuskan stigma, tomohan negatif rockers sebagai pencemar budaya dan peminat-peminat rockers. Dan lambat laun, rock juga dikaitkan dengan jala sosial seperti lepak temposia. Rock dianggap sebagai komponen serangan budaya hiburan industri dari barat menjelang abad 21. Dicetus dalam tahun 1994 ya, daripada cadangan series konsert Salem Celebration. Yang protes ini diketuai oleh Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia bersama dengan 13 association atau persatuan daripada 18 negeri dan juga daripada institusi pelajaran tinggi. Mereka menuntut 2 juta tanda tangan kempen untuk membangkang konsep tersebut. Mereka membuat pertemuan di Masjid Negara 27 Mac 1994 dan pertemuan itu disusul pula dengan satu seminar yang dipanggil Serangan Budaya Hiburan Hindustik Menjelang ke Abad 21 yang dianjurkan oleh Salem Watch Committee daripada Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia bersama bahagian hal ehwal Islam di Pejabat Perdana Menteri, sekarang dipanggil JAKIM, dan juga oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Objektif seminar itu ialah untuk mereview isu-isu penting dan implikasi daripada konsep Salem melalui diskurs tentang Hinduism dan Western entertainment culture. Naratif dominan ini melihat rock dari sudut hitam putih, satu dikotomi, black and white. Walhal rock kapak merupakan satu hybrid, adaptasi dari rock barat diadunkan dengan daripada barat diadunkan dengan melodi Melayu seperti yang dicatatkan oleh pengkaji Marco. Genre ini kemudian ditransformasikan oleh pemuzik rock, ya, untuk menjadi sesuatu yang localized, ya, yang dinyanyikan dalam bahasa Melayu dengan lirik yang bergolak tentang cinta, tentang hidup di kampung, tentang hidup di bandar, tidak merupakan satu muzik yang menentang establishment. Seperti ungkapan Pak Hasan tadi, bukan lain sebenarnya kesalahan media yang memaparkan segala-galanya dan kerja pemimpin yang membenarkan ianya berlaku. Mengapakah mereka tidak dipersalahkan? Masyarakat dan pemimpin mengikut Pak Hasan tidak tahu tentang pengorbanan orang-orang muda di era rock yang juga mempunyai cita-cita, ada misi. Sebaliknya, mereka dianggap sebagai manusia sombong. Naratif dominan juga melihat identiti rockers bertentangan dengan budaya nasional dan Islam dan perlu dihukum, punishment. Implikasinya, rock perlu dijinakkan, didisiplinkan dengan ISA, tidak. Sebab ISA ini untuk mereka yang subversif, ya. Jadi rockers masih tidak dianggap sebagai subversif dan tidak diberi hukuman ISA. Tetapi penghukuman seperti konser diharamkan. Dan disebabkan rocker berambut panjang tidak dibenarkan airplay di radio atau keluar di TV. Hukuman ini menutup ruang cari makan
untuk rockers atau pemuzik sebagai pekerja seni. Saya ingat lagi pada masa zaman itu, kumpulan Search sedang merakamkan album berjudul Rampage. Dan pada masa itu, kumpulan Search manajernya adalah Aziz Bakar yang sekarang sudah berpindah dengan AirAsia. Dan saya diminta untuk membuat lirik untuk dua daripada lagu album tersebut, iaitu lagu Sederhana dan Metropolitan. Tetapi memang album itu tidak disiarkan, tidak mendapat airplay, sehinggalah selepas mereka dipotong rambut. Media juga merupakan sebahagian daripada media massa, sebahagian daripada naratif dominan ini, mempeloporkan ide-ide yang sama. Majalah-majalah hiburan umpamanya lebih menumpukan sensational news dan gossip secara selektif tentang skandal, tentang lifestyle glamour, dadah, tangkap basah, kerana privacy kehidupan mereka. Media massa bermain dengan stereotip dan memberi imej yang negatif kepada masyarakat tentang rockers. Tidak betul-betul memberi gambaran tentang pergelutan hidup mereka, struggle mereka sebagai anak seni. Tidak memberi gambar yang sewajar tentang pergolakan mereka dengan company rakaman umpamanya, berkait dengan kontrak ataupun hak royalty mereka. Umpamanya pada zaman itu, Margaret Scott mengatakan bahawa setiap bulan 15 album diterbitkan pada satu bulan masa zaman rock itu. Dan at least 12 daripada album itu merupakan music rock. Jadi amat lumayan ya dari segi bisnes. Tetapi siapa yang mendapat ganjaran yang lebih? Artis ataupun pihak rakaman. Dan ini merupakan pergelutan kehidupan anak-anak seni yang tidak diwawarkan dalam media massa. Jadi ini wacana harian ini, wacana yang terpendam ini berdasarkan pengalaman dan pergelutan hidup mereka harian. Jadi yang penting ini di sini kita perlu melihat satu wacana lain, yaitu wacana yang lahir daripada pengalaman harian itu sendiri. Bermakna daripada wacana ini, wacana yang tidak dominan, yang tidak disokong oleh kuasa ini, rockers adalah pekerja seni, seperti pekerja lain, seperti guru, seperti lawyer. Mereka mesti bekerja untuk hidup dan cari makan. Struggle cari makan kadang-kadang membawa kelaparan, ikut Muhammad Khalid. Mengalami kerana kontrak dan ganjaran royalty yang tak setimpal. Mereka ini berkurang pendidikan, tapi gairah untuk mengambil sesuatu cabaran. Jadi untuk menjadi recording artist. Jadi inilah innocent yang wujud daripada hidup daripada kampung. Tapi mempunyai kejujuran berkarya. Dan mereka tidak memikir panjang dan mudah tenggelam dalam glamour showbiz dan industri. Satu lagi penekanan dalam wacana harian ini ialah rockers adalah orang Timur dan Islam, bersifat waras dan tidak songsang. Waras dan tidak songsang itu saya petik daripada kupasan Pak Hasan Muttalib tentang filem Rokok. Jadi ini bertentangan dengan imej yang dipelopori oleh naratif dominan dan media massa harus berganti. Mengikut Pak Hasan,
Mereka bukan manusia songsang. Mereka waras, santun, berbudi bahasa, memberi salam, beristighfar, tolong-menolong dan mengetahui hukum berminum arak. Mereka hanya menggila hanya di pentas. Rock bukan pakaian, tetapi sesuatu yang tersemat di dalam hati. Dan mereka juga tidak merupakan, wacana itu bukan merupakan satu anti-establishment, satu protes nilai-nilai arus pegang. Mereka masih sembahyang, masih pakai baju Melayu, mereka masih bersopan, mereka ada keluarga, ya. Jadi konsep subculture, subbudaya ini merupakan satu konsep yang harus diubah suai kalau kita bercakap tentang subbudaya kita. Kalau di barat itu mungkin subbudaya mungkin sesuatu yang memang terasing langsung daripada masyarakat setempat, nilai-nilai setempat. Tetapi bagi pemuzik rock, bagi rockers ini, mereka masih mengamalkan cara-cara Melayu dan mengamalkan apa yang dituntut dalam agama Islam. Selain daripada itu, mereka juga tidak berideologi dari segi anti-establishment. Walau mereka sebagai produk sendiri. Dan kalau nak bercakap tentang ideologi, untuk rockers ini ialah ideologi cari makan. Itu yang penting. Rockers Melayu juga mengambil jalan tengah antara barat dan timur, global dan lokal, dan sentiasa boleh mengadaptasikan dengan muzik luaran. Ini nyata daripada kumpulan Pop Ye zaman P. Ramlee dan Ahmad Nawar. Keupayaan, adaptasi dan flexibility dalam melokalisasikan muzik dari luar. Image naratif yang terbenam ini juga membawa sesuatu yang bertentangan dengan imej kutu yang diwawarkan dalam naratif arus perdagangan. Mereka merupakan anak working class, kutu-kutu ini, terperangkap dalam proses migrasi, mengejar pekerjaan di kota daripada luar bandar. Dan mereka terperangkap daripada tuntutan agama yang kian konservatif ala dakwah dan alienasi daripada hidup kota. Jadi rock kapal, rock manis ini memberikan ruang untuk melepas geram dan lari dari frustrasi pedulitan hidup harian di kota. Bagi conclusion saya akan mengungkap naratif yang ketiga. Naratif yang pertama, naratif dominan dan naratif yang saya katakan subjugated atau terkongkong itu atau terpendam merupakan dua naratif yang bertentangan. Okey. Dan biasanya naratif yang terkongkong itu digunakan untuk mempersoalkan kesahihan the regimes of truth, ikut hukum regimes of truth atau kesahihan yang dibawa dalam naratif atau diskurs yang dominan. Jadi apakah naratif ketiga? Ini lebih merupakan bagi saya apakah selepas berlaku, apakah selepas kita mengalami zaman rock kapal, selepas pada itu, the aftermath. Jadi naratif ini naratif selepas itu, pasca rock kapal. Saya panggil naratif ini naratif yang lebih holistik, melihat rock kapal dalam konteks evolusi perkembangan muzik tanah air dari P. Ramlee, Ahmad Nawar, RTM, orchestral music,
kugiran pop, ye, blues, metal, rap, pop, world music, bala Nusantara, nasyid, indie, dan seterusnya. Namun dalam evolusi ini, rock kapak tetap tidak lenyap dalam sejarah. Walaupun dengan event pemotongan rambut yang simbolis itu. Umpamanya dalam musik rock dikategorikan sebagai balada dalam musik TV3. Kebangkitan rock kapak persembahan Wings dan Amy Search, Cinta Buatan Malaysia yang akan dianjurkan tak lama lagi, merupakan satu kebangkitan daripada legacy ini. Tidak mati. Kita juga melihat banyak konser yang dianjurkan oleh Mami Sarip, Ella dan lain-lain dalam festival-festival tempatan dan nasional menyambut Hari Kemerdekaan. Jadi sekarang selepas event yang simbolis ini, pemotongan rambut itu, kita lihat bahawa rock sedang mendapat respectability. Itu yang anehnya, mendapat respectability yang baru. Rockers kita mendapat gelaran Datuk Syekh, tempat dan status yang dimuliakan dalam masyarakat. Jadi ini merupakan satu naratif yang agak optimis, ya. Dan satu lagi, dan ini yang saya lakukan dalam kajian saya, pasca rock kapak ini merupakan juga satu transisi kepada genre-genre baru dalam proses pemerintah yang cuba mendisiplinkan rock. Pertama, balada Nusantara merupakan usaha nukleus pemuzik tanah air untuk mencari genre yang dipetik dan diadun dari rantau dunia Melayu dan Nusantara. Satu cabaran kepada komposer seperti Manangah dan M. Nasir untuk membina satu genre lokal. Hasil adunan atau hybridation antara lokal dan global. Dinamakan balada Nusantara. Kemudian irama Malaysia dalam pentakrifan muzik. Ini merupakan satu usaha untuk mencari satu identiti lokal, mempaksikan rentak, irama dan instrumen Nusantara, diadunkan dengan muzik luar, Hispanic, Cina dan Barat. Kemudian kewujudan nasyid era baru. Anjuran pemerintah untuk mencari alternatif kepada muzik rock. Namun genesis nasyid ini bermula dari nada rune, kumpulan nasyid yang dizahirkan di Arkam. Yang mana selepas Arkam diharamkan, kumpulan nasyid ini muncul dari nada murni untuk menyumbang kepada industri muzik dengan nasyid pop seperti Raihan, Rabani dan Hijaz. Dan juga kita melihat pertumbuhan seperti Cendawan, kumpulan nasyid, dan juga pertumbuhan production house, tempatan untuk menguruskan album-album nasyid. Jadi ini bagus untuk bisnes, ya, satu plus, ya, untuk bisnes dalam muzik. Memeriahkan lagi juga pertumbuhan genre muzik baru dan dengan secara tak langsung melalui nasyid menghalalkan industri muzik popular tanah air yang sentiasa dikritik oleh PAS sebagai tidak Islamik. Juga kumpulan nasyid membawa rockers kembali dalam genre ini. Contohnya video klip lagu-lagu ketuhanan. Satu daripada contohnya ialah klip, boleh tengok di YouTube, ya, yang berjudul Dari Tuhan, from God. The lyrics memuji Tuhan, tapi merupakan satu apropriasi rock oleh kumpulan nasyid, iaitu Raihan. Lagu itu dinyanyikan oleh Raihan, tetapi ada tetamu, Awi, ikonik lead singer daripada Wing. Jadi dari segi penampilannya kita melihat sesuatu yang bercampur, hybrid, ya, dengan
solo riff yang dibawakan oleh Mankida, the legendary left-handed rock guitarist. Dan video tersebut, shotnya betul-betul close up, menunjukkan Mankida dengan gitarnya, gitar rocknya, untuk menekankan identitinya sebagai rock, pemuzik rock, bukan pemuzik nasyid. Namun menyumbang kepada genre nasyid. Dan juga Awi yang berpakai yang ada berambut panjang, tetapi memakai pakaian tradisional putih, tapi tanpa memakai songkok. Dan Raihan members yang memakai songkok dan pakaian putih seperti yang biasa kita lihat. Jadi ini merupakan bagi saya satu lanskap baru selepas pasca rock kapal. Dan kita lihat juga bagaimana rock artis diberikan penghormatan dan respectability dan masih ada presence, ya, dalam konteks pasca music, pasca rock kapal. Satu lagi yang saya nak sentuh di sini tentang naratif yang ketiga ini ialah satu-satunya yang berlangsung selepas semasa waktu ini, tahun 87 saya ingat, rejim perundangan mengawal harta intelektual kita. Bermakna penulis lirik, komposer muzik mendapat royalty daripada kerja seni mereka. Jadi kewujudan rejim perundangan ini merupakan sesuatu yang memberi satu wadah baru untuk pemuzik-pemuzik kita mencari makan dengan lebih dalam suasana yang lebih menghormati dan mengambil kira sumbangan mereka. Dan kita melihat di sini kewujudan NACP, ya, sebagai organisasi yang mengutip royalty ini. Bermakna setiap tahun komposer, penulis lirik seperti Lolok umpamanya yang sudah meninggalkan kita, tetapi masih mendapat ganjaran daripada royalty untuk menampung keluarga mereka. Jadi saya berhentikan di sini dan saya ucapkan selamat berdiskusi kepada kawan-kawan semua dalam simposium ini. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kerana sudi mendengar ucap nama saya.